Assalamualaikum, anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Seperti biasa, kami akan bersiaran secara langsung selama 1 jam bermula 9 pagi sehingga jam 10. Saya Pasha Rahim. Hari ini saya bersama Nurul Hidayat Umur dan bertemankan kami berdua. Pastikan anda terus setia sehingga ke akhir rancangan kerana pada hari Jumaat hari ini banyak sebenarnya. Khamis kita sayang. Ya, hari Khamis. Cepat betul saya dah ke Jumaat. Itu dia kan dah terlalu orang kata apa? Terlalu teruja sangat nak bercuti. Nak bercuti. Tetapi apa pun yang penting pun hari ini meskipun hari apa jua tetapi kami pastinya di Apa Khabar Malaysia bersiaran memberikan pelbagai informasi kepada anda di luar sana. Dan teruskan setia. Hari ini kabarnya kita nak berkongsi antara pelbagai topik yang begitu menarik sekali dan pastinya topik ke arah kesihatan iaitu mengenai batuk kokor dan pentingnya vaksinasi kepada bakal ibu. Jadi ini adalah topik yang begitu saya ertikan topik yang begitu penting untuk kita mengambil kira kesihatan kita dan juga kesihatan orang sekeliling kita. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita akan berkongsikan mengenai perkembangan berita antaranya Pasha. Betul. Jadi macam biasa kita akan kongsikan sebersikit daripada portal bernama.com. Petikan yang pertama sekali, berita baik untuk Bernama sendiri telah pun menerima anugerah perintis ESG dan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia ataupun pendeknya singkatnya Bernama telah pun dipilih sebagai penerima anugerah Perintis Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus ataupun dalam bahasa Inggerisnya ESG, Environmental, Social dan Governance tahun ini terhadap sumbangannya dalam aspek media kepada masyarakat dan juga alam sekitar. Jadi Majlis Anugerah Perintis ESG itu merupakan anjuran bersama University Sains Malaysia USM, Penang Green Council dan juga Advanced Dispute Resolution Centre ADRC yang turut disokong oleh Yayasan Amal yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Jadi sebanyak 27 syarikat serta organisasi menerima anugerah perintis ESG berkenaan yang disampaikan yang di-Pertua Negeri Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak malam tadi, dengan 4 daripadanya merupakan pihak media yang terdiri daripada Bernama sendiri, New Straits Times Press Malaysia Berhad, Star Media Group Berhad dan juga Nanyang Siang Pau Sendirian Berhad. Jadi menurut penasihat ADRC Tan Sri Muhammad Yusof Latif dalam ucapan pada majlis itu berkata, anugerah perintis ESG ini bertujuan untuk mengiktiraf dan juga meraihkan organisasi-organisasi yang memberikan sumbangan yang besar terhadap kemajuan amalan perniagaan yang terpuji dengan menggabungkan faktor-faktor ESG dalam aspek operasi dan juga dalam proses membuat keputusan. Tahniah kita ucapkan kepada Bernama dan semoga anugerah yang diterima ini terus menjadi perintis ya untuk pembangunan ESG di masa di hadapan juga hendaknya. Dan dalam pada itu kita nak beralih kepada disiplin anak murid dan juga sasiah ya. Bukan satu isu yang orang kata banyak meningkatlah baru-baru ni. Sangat penting sebenarnya apabila pendidikan dan juga disiplin anak-anak ni sesuatu yang kita seharusnya pandang serius kerana kita akan membina kepribadian insan yang di masa hadapan yang begitu berdaya saing dan juga mempunyai nilai insan yang tinggi. Dan mungkin saya boleh kongsikan sedikit info ya di mana kes buli dilihat melonjak berbanding 2 tahun lalu membabitkan di persekolahan. Ini merupakan sesuatu yang begitu serius dan di mana Kementerian Pendidikan Malaysia bercadang untuk menambahkan guru kaunseling jika kes buli di sekolah meningkat. Dan sekiranya ianya di bawah sekolah, di bawah seliaan kementerian meningkat. Dan menurut Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata bimbingan dan kaunseling adalah antara tindakan segera yang boleh diambil dalam menangani gejala sosial tersebut di sekolah. Para pembuli mesti diberikan kesedaran dan bimbingan yang sepatutnya untuk mengetahui mengapa mereka tidak sepatutnya melakukan perbuatan buli dan seharusnya tidak meletakkan satu elemen hukuman yang begitu berat terhadap anak-anak ni. Kerana mereka ni seharusnya dibentuk melalui sasiah diri terlebih dahulu. Dan saya kira juga ya selain daripada untuk meningkatkan lagi disiplin di sekolah adalah seharus mungkin ibu bapa juga seharusnya memainkan peranan apa kata jenguk-jenguklah anak itu, lihat apa aktiviti mereka, bagaimana cara mereka bersosial, apa yang mereka saksikan di laman web ya, khasnya di laman internet supaya ianya tidak mempengaruhi diri mereka. Dan seharusnya juga mungkin NGO turut serta untuk meluangkan
menaungkan kempen-kempen tertentu, khasnya kempen untuk mendidik anak-anak ini lebih kepada berbudi bahasa, menghormati orang tua dan juga melahirkan generasi yang lebih berbudaya. Kerana saya faham ya ketika ini sebagai ibu bapa, kadang-kadang kita meletakkan ilmu itu melebihi keperluan daripada yang lain, kadang-kadang sehingga kita terlupa bahawa adab itu adalah merupakan sesuatu yang penting untuk kita bawa sekali. Tapi kita juga perlu ingat sebagai ibu bapa kita kena mainkan peranan yang penting, kerana ada juga dikatakan apabila seorang anak itu membuli dan sebagainya ialah salah satu simptom menunjukkan bahawa mungkin anak itu kurang perhatian di rumah. Jadi ini satu amaran ataupun warning lah untuk ibu bapa lebih peka terhadap keperluan anak-anak di rumah. Okey, kita lagi lebih kurang 10 hari kita nak menyambut perayaan Deepavali ini. Jadi menjelang Deepavali, seperti biasa banyak kawasan-kawasan kalau dekat Bangsar ataupun Brickfields ni dikenali sebagai Little India dah mula meriah dengan pelbagai jualan-jualan pakaian-pakaian tradisional, kuih-kuih dan sebagainya. Dan tidak kurang juga di Little India di Melaka sekarang dah orang kata menjelang sambutan di hujung minggu ni, kawasan-kawasan yang dikenali ramai di Jalan Bendahara terutamanya semakin orang kata bertambah meriah aktiviti jualan-jualan dan termasuk jualan bazar yang bermula sebenarnya sejak 27 Oktober yang lepas dan akan berlangsung sehingga 12 November ini, Nurul. Dan apatah lagi pastinya di kawasan Little India ini menjanjikan pelbagai hiasan, pakaian, makanan yang menjurus kepada masyarakat India nak meraihkan perayaan Deepavali. Dan kalau kita ni Pasha teringin-teringin pun tak salah. Itulah indahnya Malaysia ini kerana kita mempunyai masyarakat yang begitu majmuk dan setiap perayaan kita raikan. Dan juga tak salah, manalah tahu kok kita ada kawan-kawan ke yang bolehlah kita pergi kata menziarahi mereka. Dan itulah sebenarnya yang paling seronoklah tentang kita hidup masyarakat majmuk berbilang kaum ni di Malaysia ni. Kita boleh menikmati pelbagai hidangan, juadah-juadah, dan yang penting kita merapatkan hubungan antara sesama kita. Itu pastinya. Dan saya kalau cakap Deepavali ni saya teringat apa tahu, jiran saya dia punya tosik. Memang teringatlah. Dan saya yakin tahun ni pun saya akan kembali. Dan seperti biasa ya, kita akan saksikan terlebih dahulu mengenai keadaan cuaca ketika ini dan selepas itu langsung ke bilik berita bersama dengan rakan penyampai. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dijangka mampu capai sasaran kutipan cukai berjumlah 185.02 bilion ringgit untuk 2023 dengan mengambil kira kutipan cukai sehingga 30 Oktober yang telah mencapai 151.49 bilion ringgit. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata sasaran kutipan cukai itu mampu dicapai kerana pelbagai usaha gigih dan inovasi dilaksanakan LHDN. Namun Datuk Seri Ahmad berkata idea kreatif dan inovatif sentiasa diperlukan bagi memastikan tahap kecekapan, ketelusan serta keberkesanan sistem percukaian LHDN dapat dipertingkat. Menurut beliau, jumlah kutipan cukai dijangka akan meningkat sebanyak 10 bilion ringgit pada tahun ini berbanding tahun lepas yang mencecah 175 bilion ringgit. Dan 10 bilion itu tentunya kita dapat membantu apabila subsidi yang meningkat, kita gunakanlah sebahagian daripada wang itu untuk membantu kerajaan. Sebagai contoh, tahun ini 81 bilion subsidi. Tentunya daripada 81 bilion subsidi itu kita dapat peroleh daripada 185 bilion kutipan. Tahun lalu LHDN melakar pencapaian terbaik dalam sejarah dengan kutipan hasil sebanyak 175 bilion ringgit berbanding 140 bilion ringgit pada 2021.
Mengenai kredit e-tunai RM100, Datuk Seri Ahmad berkata, rakyat berusia 21 tahun ke atas serta berpendapatan tahunan RM100,000 dan ke bawah akan menerima inisiatif itu pada Disember ini yang dianggarkan melibatkan 10 juta penerima dengan golongan B40 dan M40 serta dana sebanyak RM1 bilion. Kurang 2 minggu, komponen baru MyMinda dalam aplikasi MySejahtera dilancarkan. Kementerian Kesihatan telah pun memperoleh 6,955 saringan menerusi penilaian kendiri status kesihatan mental. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, lebih mengejutkan daripada jumlah itu, 1,315 responden berumur 18 tahun dan ke atas menunjukkan tingkah laku bunuh diri. KKM turut merekodkan 2,820 orang mempunyai risiko kemurungan, 1,271 bergejala keresahan dan 2,887 orang bergejala kemurungan dan keresahan. Daripada data-data yang kita ambil, memang kita ada melakukan intervensi juga. Mereka-mereka yang khususnya yang terkait dengan tingkah laku bunuh diri, memang kita secara langsung kita punya petugas menelefon mereka dan cuba melakukan intervensi awal untuk mengelak mereka daripada melakukan perkara-perkara yang memburukkan kesihatan mental dan seterusnya boleh memburukkan keadaan diri mereka sendirilah, ya. Ujar Dr. Zaliha, KKM akan terus mengumpulkan data saringan menerusi MyMinda untuk dianalisis berdasarkan simptom yang dialami responden bagi mendapatkan statistik terkini status kesihatan mental penduduk di Malaysia. Kementerian Sumber Manusia KSM sedang membangunkan dasar sumber manusia negara yang turut merangkumi aspek kesihatan dan keselamatan pekerja. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata, konteks kesihatan mental dalam kalangan pekerja juga akan diperhalusi dalam rangka dasar tersebut agar langkah intervensi dapat diwujudkan bagi menangani isu berkaitan masalah kesihatan itu di tempat kerja. Pihaknya memandang serius terhadap aspek kesihatan mental kerana ia merupakan masalah kesihatan kedua terbesar selepas penyakit jantung di Malaysia. Namun beliau melihat tahap kesedaran masyarakat, khususnya komuniti pekerja terhadap isu kesihatan mental, terutama kes psikososial masih rendah. Terdapat banyak kes-kes berkaitan dengan kesihatan mental yang tidak dilaporkan. Mungkin mereka risau, mereka mempunyai stigma bahawa mereka akan ditolak daripada masyarakat ataupun mereka akan menghadapi masalah daripada majikan dan sebagainya. Jadi untuk itu kita harus memberi kesedaran. Dalam pada itu, Sivakumar berkata KSM melalui NIOSH juga telah melaksanakan beberapa inisiatif termasuk program bantuan pekerja yang bertujuan mengenal pasti dan menangani masalah kesihatan mental di peringkat awal agar prestasi mereka tidak terjejas. Sebelum ini, NIOSH melaksanakan 2 penyelidikan berkaitan isu bebanan dan keletihan mental di tempat kerja dan cara-cara menanganinya. Golongan peniaga mengakui wujud kebimbangan berlakunya tindakan sabotaj daripada kartel ayam susulan langkah kerajaan menamatkan subsidi harga ayam bermula 1 November. Pengarah urusan Maidin Muhammad Holdings Berhad, Datuk Amir Ali Maidin berkata tindakan kartel terbabit boleh dijangka dan kerajaan perlu tegas mengatasinya. Mereka akan buat di mana kita harap kerajaan akan tegas dan bagi tahu whatever happen there is a ceiling price. It's not price control. Yeah, it's a ceiling price. It's a ceiling price. Datuk Amir turut mengulas mengenai andaian kemungkinan berlakunya kekurangan bekalan ayam pada masa hadapan. Tapi untuk ayam sebetulnya kita tak ada masalah tau. Ayam kita, the supply of ayam is enough for the population that we have. Selagi orang ni tak jahat. Dia lain. Beras tu tak cukup. Tak cukup tempat yang kita tanam untuk kita dapat untuk yang kita apa yang memerlukan. Okey? Tapi untuk ayam lebih pada cukup. Beliau turut memberi kepercayaan penuh kepada pihak berkuasa untuk melakukan pemeriksaan berkala bagi mengekang sebarang pencatutan harga ayam.
Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Okey Pasha, kita nak bercakap mengenai batuk kokol. Kalau di awal rancangan tadi saya dah menyentuh mengenai topik kita hari ini adalah batuk kokol dan kepentingan vaksin kepada ibu hamil. Dan kalau kita sebut mengenai batuk kokol, ianya bukanlah satu batuk yang biasa. Betul. Yang perlu kita ambil berat sebenarnya. Tak boleh ambil mudah ataupun ambil ringan kerana ia melibatkan satu jangkitan yang amat serius sekiranya ianya tidak ditangani. Boleh mengakibatkan pneumonia ataupun perhentian pernafasan secara tiba-tiba. Dan yang lebih memburukkan sekiranya kalau untuk ibu hamil lah khasnya kan. Betul. Sekiranya vaksin tidak diambil, apakah nasib terhadap ibu hamil dan juga anak dalam kandungannya itu. Betul. Tapi sebenarnya batuk kokol ni dah lama tak ada di kalangan dalam kalangan masyarakat, tapi dengan adanya golongan-golongan yang anti vaksin yang telah memilih untuk tidak memberikan vaksin kepada anak-anak mereka, maka penyakit ini timbul semula dalam kalangan masyarakat dan di sini ia memberikan satu kebimbangan dan terutamanya kepada ibu-ibu yang hamil. Hari ini kita nak bercakap mengenai batuk kokol dan kepentingan untuk ibu-ibu hamil mengambil vaksin tersebut. Bersama kami pada pagi ini Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Ahmad, merupakan doktor dari pensyarah dan juga pakar klinikal sakit puan dan perbidanan dari Hospital Chancellor Tuanku Mukhris HCTM. Selamat datang dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Kita nak bercakap mengenai kepentingan pengambilan vaksin itu sendiri dan juga inilah untuk ibu-ibu yang hamil. Pastinya ada orang kata jadual imunisasi. Kenapa pertama sekali kenapa imunisasi itu penting terutama sekali untuk ibu-ibu yang hamil? Okey, first terima kasih kerana menjemput saya ke sini lah. Saya dengar cakap tu panjang sangat tak dapat ambil nafas. Sekarang kita nafas sikit, ambil nafas sikit. Okey, basically sebenarnya untuk ibu hamil dia tidak ada jadual vaccination yang kita war-warkan. Tapi dalam Malaysia kita ada satu imunisasi yang wajib iaitu tetanus. Okey, tetanus ni diberikan kepada ibu hamil untuk melindungi dia dan juga anak untuk kancing gigi. Alright, seperti yang tadi awak cakap pasal batuk kokol ataupun pertasis. Kita dapati bahawa sekarang ni imunisasi untuk ibu hamil perlu dikaji semula untuk menerapkan vaksin batuk kokol ni itu pertasis untuk memastikan perlindungan itu kepada dia dan juga anak dia lah. Itu vaksin yang kita kata yang awal sekarang. Tapi kalau kita tengok pada tahun 2020, 2021 masa COVID, kita dah ada vaksin COVID untuk ibu mengandung juga. Itu pun untuk melindungi dia sebagai orang yang lebih cenderung untuk mendapat COVID dan juga bayi yang baru lahir yang belum lagi mempunyai imun badan untuk dilindungi ketika kelahiran. So itulah sebenarnya kepentingan vaksin kepada ibu hamil. Okey, dan kalau tadi Dr. Faizal dah sentuh mengenai ada juga vaksin yang diwajibkan dan juga vaksin yang tidak disyorkan untuk ibu hamil kan, dan perlu ada penambahbaikan, dan penambahbaikan tu daripada segi pengambilan imunisasi. Imunisasi jenis apakah yang begitu sesuai sekali untuk diambil oleh ibu hamil ketika ini dengan keadaan yang kita lihat pelbagai penyakit yang muncul di sekeliling kita. Okey, so basically apa yang saya ingin wawarkan, sekarang ni kita tahu bahawa kelahiran baby dia akan menyebabkan satu keadaan dia terdedah dengan jangkitan kuman. Ketika dia lahir dia belum ada imun badan. Justru kita tengah menitik beratkan vaksin kepada ibu mengandung seperti yang kita wawarkan tadi, tetanus itu wajib. Yang disyorkan sekarang adalah TDAP lah. Okey, TDAP ni kenapa disyorkan sekarang? Kerana kita tahu bahawa pada tahun 2001, 2002, 2003 dia ada peningkatan jangkitan pertasis ataupun batuk kokol yang disebabkan oleh bayi dan juga menyebabkan 50% daripada kematian disebabkan batuk kokol adalah bayi yang baru lahir. Okey, itu sebabnya sekarang kalau kita cakap pasal pengesyoran vaksin baru, kita menitik beratkan batuk kokol sebagai salah satu daripada vaksin yang disyorkan sekarang lah. So tapi bagi saya vaksin lain pun penting juga. Contohnya sebagai COVID vaksin kalau ibu tu mau nak pergi buat umrah dan sebagainya, perlu ambil meningokokal dan sebagainya untuk melindungi diri dan juga bayi yang bakal lahir. Okey, kita nak bercakap sedikit tentang batuk kokol itu sendiri ataupun pertasis ataupun dalam bahasa Inggerisnya lebih dikenali sebagai whooping cough. So, itu yang menjadi petanda ataupun yang menunjukkan kelainan lah antara batuk kokol dengan batuk yang biasa ni. Jadi kita nak tanya pada doktor, mungkin boleh terangkan lebih lanjut sedikit simptom-simptom yang membezakan antara batuk biasa dengan batuk kokol
kokol. Okey. So batuk ni seperti dalam masyarakat kita, batuk tu benda biasa. Tapi kalau batuk kokol ni adalah batuk yang agak luar biasa kerana dia punya jangka masa tu sangat panjang. Dalam 10 ke 14 hari macam tu, dan batuk tu dia akan diselang-seli dengan demam yang sangat tinggi dan di akhir simptom tu macam hari yang ke-10 ke-12 dia dah start ada sesak nafas. Sesak nafas yang disebabkan oleh batuk tu sangat berpanjangan. Macam tak dapat nak tarik nafas. Dan bila dicuba untuk tarik nafas dia akan ada satu bunyi panggil whooping. Macam tu. So maksudnya masa tu dia punya salur pernafasan dah collapse. Kalau kita dewasa, kita masih lagi boleh cari nafas. Kita kalau kita berenang kan tak dapat ambil nafas, kita cuba untuk ambil nafas. Tapi kalau bayi dia tak boleh. Dia akan terus collapse dan dia terus mati disebabkan kurangan oksigen. So bezanya batuk biasa dengan batuk kokol tu adalah pernafasan yang terganggu disebabkan oleh kolapsnya sistem pernafasan. Satu lagi dia akan menyebabkan kita punya muka tu berubah daripada merah kepada biru, mata kita berair dan sebagainya disebabkan oleh kekurangan oksigen dalam badan. Itu perbezaannya lah. So justru kalau kita ada batuk, usually kita akan pergi over the counter, beli ubat dekat farmasi dan sebagainya. Dalam 2-3 hari dah habis sebab itu adalah virus. Tapi batuk kokol ni disebabkan oleh bakteria kita panggil Bordetellum pertussis di mana dia sangat kejam lah kejam. Dia boleh menyebabkan sisi imun badan kita terganggu dan juga pernafasan kita terganggu. So itu perbezaan dia sangat susah untuk dirawat dan dia memerlukan bantuan alat pernafasan di hospital dan juga antibiotik yang spesifik untuk dia. Okey, kita nak tanya juga untuk batuk kokol ni sebenarnya kalau pada waktu kita bayi dan zaman kanak-kanak memang dah disyorkan untuk ambilkan vaksin ini. Berapa lama vaksin ini bertahan? Adakah dia sampai dewasa? So kalau kita tengok bila bayi yang baru lahir, mereka tidak boleh diberi vaksin kerana organ badan masih belum matang. So seawal 2 bulan, 3 bulan dan 5 bulan kita akan diberi vaksin TDAP lah untuk menghalang pertussis ini dan booster pada 18 bulan. So dah kajian menunjukkan dulu bahawa bila Malaysia dah diberi vaksin tak perlu ambil vaksin lagi sebab kita dah ada imun badan. Tapi bila sekarang kes dah meningkat, bila kita perlu ambil vaksin? Okey. So selalunya kita akan cakap lepas 10 tahun daripada last kita punya vaksin. Awak dulu 18 bulan dah lama kan? Lama sangat dah. So bila orang tanya bila nak ambil vaksin doktor? 10 tahun selepas last vaksin lah. So sekarang kalaupun kita tak ada simptom, tak ada apa, kita perlu menjaga diri kita dengan memvaksinkan diri kita dan jaga masa ialah 10 tahun selepas last vaksin. Which saya rasa semua rakyat Malaysia perlu vaksin balik lah kot. Mungkinlah. Dengan keadaan sekitar keliling ni saya lihat batuk kokol ni dah jadi macam bukan asing di kalangan masyarakat kita. Dan mungkin doktor boleh juga berkongsi dengan masyarakat untuk mengenali lebih jelas lagi bagaimanakah tanda-tanda batuk kokol itu untuk seseorang individu lebih mengetahui bahawa saya ni sebenarnya bukan kena batuk biasa, punya batuk kokol tanpa saya sedari. Alright, so pertama sekali individu tu perlu tahu siapa yang dia berjumpa ketika dia dapat batuk tu. Mungkin dia ada berjumpa dengan kawan ataupun keluarga yang memang dah ada batuk, yang cakap aku dah batuk dah sebulan ataupun 2 minggu. Itu yang pertama. Kontak dengan orang yang batuk yang berpanjangan. Nombor 2, ubat-ubatan biasa tak mampu untuk mengurangkan simptom dia dan dia rasa demam dia makin panas dan simptomnya makin teruk. Okey, nombor 2. Nombor 3, dia start ada mata berair, bila dia batuk dia susah nak bernafas dan orang perasan kenapa muka kau merah sangat, batuk kau teruk sangat ni. That is the symptom yang dia perlu bawa rawatan lanjut. Itu yang kita selalu bedakkan kepada pesakit. Kalau batuk ni jangan buat main-main lah sekarang. Sebab kita tahu bahawa batuk kokol ni kadang-kadang tak boleh nak dibezakan kecuali kalau dia dah berlarutan. Okey. Kalau tadi doktor dah kata komplikasi ataupun kesan daripada batuk kokol adalah mengakibatkan kesesakan nafas. Betul. Boleh pengsan secara tiba-tiba, boleh tumbang, apatah lagi. Dan mungkin doktor boleh kongsikan juga antara komplikasi yang mungkin berlaku daripada penyakit batuk kokol ini. Okey, batuk kokol ni kalau ikut dari segi biasa dia akan disebabkan oleh pernafasan akut daripada hidung kepada paru-paru. Tapi jangka masa panjang dia akan menyebabkan jangkitan kuman di paru-paru, kita namakan sebagai pneumonia. Sebab bila ada pneumonia tu dia akan menyebabkan adanya keradangan dalam paru-paru dan menyebabkan paru-paru tu mengeluarkan air yang kita panggil sebagai pleural effusion ataupun air paru-paru berair lah. So itu akan menyebabkan itulah komplikasi yang kita tak nak sebab bila ada air dalam paru-paru, bayangkan kita nak membesarkan paru-paru tak boleh, penukaran oksigen pun terganggu dan sebagainya. That's why kalau baby yang dapat dia punya
kadar kematian sangat tinggi dan cepat. Sebab dia tak mampu untuk modify dia punya badan. Sebab dia masih lagi kecil dan dia punya kebanyakan organnya belum matang. Compare dengan kita dewasa. That's why kita cakap bayi ke yang dapat, ibu hamil ke dapat? Tak. Sebenarnya semua orang boleh dapat. Cumanya dari segi adaptasi, dari segi simptom dan juga outcome dia berbeza-beza. Okey. Batuk kokol ni kita tahu tak doktor bagi tahu tadi adalah merupakan satu jangkitan bakteria. Jadi kita nak tahu macam mana kita boleh dijangkiti? Adakah menerusi dijangkiti daripada orang lain menerusi airborne ke ataupun kita sentuhan ke? Macam mana doktor boleh terangkan sikit? Alright. So basically kalau kita cakap pasal batuk ni, usually kita tahu bahawa droplet tu berada di dalam persekitaran kita, di udara dan sebagainya. So justru kalau kita cakap macam mana kita boleh jangkit? Okey, satu, kalau kita pergi tempat-tempat awam yang bersesak-sesak, kita sekarang rakyat Malaysia nampak tempat viral semua pergi, siap beratur panjang-panjang kan. Masa itulah orang nak batuk, sesama bersin semua. So satu, kalau dijangkiti sebab kalau kita pergi tempat yang ramai orang dan orang tu mungkin ada yang tak sihat. Nombor dua, kalau kita lahirkan bayi sebab dia Melaka di Jasin hari tu, dia cakap dia Alor Gajah, baby seawal umur 40 hari tu yang membawa penyakit tersebut. Mungkin masa dia dilahirkan di hospital, hospital banyak jangkitan kuman, dia dah inhale that, so bila kita pegang-pegang dia, sayang-sayang dia, dan menyebabkan jangkitan tu ni. Dari segi droplet, ciuman dan sebagainya, sentuhan juga boleh menyebabkan benda ini berlaku. So saya suka cakap pasal kes di Melaka sebab di Alor Gajah tu, baby tu umur 40 hari, yang kena mak dia, pakcik dia, adik dia, semua kena because of that. Baby tu pun kena jugalah. Dia tak, dia memang batuk saja. So that's why siapa-siapa pun boleh kena, dan siapa yang datang daripada kawasan yang berisiko tinggi. Orang yang baru balik pada hospital, kita sibuk nak melawat kan. Mungkin dia dari segi simptom dia tak ada simptom, tapi dia pembawa benda tu. Dan kita jumpa lawat dia sekejap, gosip sekejap, tiba-tiba dah kena batuk kokol. Itu kita punya precaution lah. That's why bagi saya, sebab tu bila orang kata sakit nak datang melawat kan, tengok orang update status sikit, dia sakit lah pergi melawat, jangan. Sometimes kita tak tahu apa yang kita akan bawa balik. Betul. Sama ada kita bawa ataupun kita akan menyebarkan daripada orang lain. Okay, sebaiknya kita kirimkan doa saja, itu lebih baik kan. Kirimkan doa daripada jauh. Okey, kita nak bercakap lebih lagi mengenai fungsi vaksin itu sendiri dalam badan ibu hamil, tapi nak berhenti berehat seketika, akan kembali. Masih lagi mengenai batuk kokol dan juga kepentingan vaksin kepada ibu hamil, dan masih lagi setia bersama kami pastinya Dr. Muhammad Faizal. Okey doktor, kita sekarang ni nak sentuh terhadap vaksin ya. Dan mungkin doktor boleh kongsikan mengenai bagaimana vaksin Tdap berfungsi dalam tubuh wanita hamil, dan mungkin adakah dengan perubahan imunologi yang berlaku tu daripada segi bagaimana? Okey. So basically vaksin yang kita syorkan sekarang adalah Tdap untuk menghalang batuk kokol ni lah. So basically apa yang kita bagi tahu dekat ibu hamil, waktu untuk diambil adalah ketika trimester kedua, iaitu 21 ke 22 minggu ke atas. Kenapa? Kita nak memberi lebih masa untuk imun badan ibu menghasilkan, kita panggil antibody IgG. Bila kita injek vaksin, dia akan jadi IgM first dan dia akan transform kepada IgG. Sebab apa IgG itu penting? Sebab IgG itu boleh masuk ke dalam plasenta ataupun uri dan disampaikan kepada baby punya darah dan menjadi perlindungan kepada baby. So itu kenapa kita syorkan kepada ibu mengandung. Jadi bila baby kita lahir, kalau kamu tengok jadual imunisasi kanak-kanak kebangsaan, dia hanya start vaksin masa umur 2 bulan ke atas. Masa lahir tu kita bagi BCG dan juga vitamin K sahaja. So untuk batuk kokol ni dia terdedah selama 2 bulan pertama. Okey, that's why kita kena make sure antibody ni dapat daripada dalam ibu dan kepada baby, dan baby tu akan ada protection lah sampai dia dapat vaksin pada usia 2 bulan. Itu dia punya kepentingan vaksin dalam kandungan lah. So dia untuk ibu dan juga untuk bayi tersebut. Okey, buat masa sekarang ni vaksin Tdap tu bukanlah satu vaksin yang mandatory, hanya digalakkan, hanya disyorkan. Tapi bermula tahun depan keputusan KKM adalah untuk menyediakan vaksinasi ini kepada ibu-ibu hamil adalah mandatory untuk semua ibu, wajib untuk semua ibu-ibu hamil di luar sana mengambil vaksin, tak boleh lari. Kita nak tanya pendapat doktor sendiri, adakah langkah ini wajar ataupun mungkin
ada setengah yang masih lagi ragu-ragu nak ambil vaksin ni, macam mana? Okey, sebenarnya saya sangat sokonglah seruan kerajaan sebab saya sebagai salah seorang daripada vaksin educator selalu bagi tahu dekat ibu hamil untuk ambil kan, dia akan cakap kerajaan tak cakap pun perlu ambil ke, saya tak tahu pun. Itu yang pertama. So bila kerajaan dah sarankan macam ni, kita rasa leganya sebagai seorang doktor yang merawat ibu hamil kerana ini mampu untuk memberi perlindungan kepada lebih 500,000 wanita hamil dan juga bakal-bakal bayi yang bakal dilahirkan. So bagi saya benda ni sangat perlu kerana macam kita cakap lah, kes-kes di Malaysia dah semakin meningkat. Cumanya saya risau dari segi kebangkitan anti vaksin yang mana bila kita start dengan COVID hari tu pun semua ibu mengandung tak nak ambil. Takut ada kecacatan dalam janin, takut baby nanti akan jadi autism dan sebagainya. Sebenarnya dari segi keselamatan vaksin ini telah terbukti bahawa dia tidak akan mengganggu pembesaran janin dan juga mengganggu proses kelahiran itu sendiri dan juga pembesaran selepas kelahiran. Jadi saya rasa kajian yang dibuat oleh kerajaan ini cukup terperinci dan memastikan bahawa vaksin ini perlu diambil untuk memastikan kesejahteraan bayi. Singapura adalah satu negara yang dah start I think about 2 years ago untuk kita bagi vaksin kepada ibu mengandung dan kita dapati bahawa difteri pertasi dekat dia punya tempat tu memang tak ada. Itu dah dia ya. Seharusnya kita ni menitik beratkan akan kesihatan, tapi banyak sangat cerita-cerita sampingan, banyak sangat dengan pengaruh-pengaruh yang tidak enak khasnya golongan anti vaksin ni menakut-nakutkan mereka untuk menerima vaksin itu sebenarnya. Okey doktor, dan seperti kita sedia maklum ya, untuk menerima vaksin antara tubuh individu yang biasa dan ibu mengandung, ibu hamil mesti ada perbezaan daripada segi kebanyakan dosnya. Mungkin doktor boleh kongsikan adakah dos yang sama turut diguna pakai untuk ibu yang hamil ataupun ada pengurangan ataupun ada vaksin yang khas ataupun dikhususkan untuk ibu hamil sendiri? Okey, sebenarnya kalau kita tengok imunisasi kebangsaan kanak-kanak, dia perlukan 3 dos, itu 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan dan booster pada 18 bulan. So itu adalah untuk boostkan kita punya imun badan. Tapi untuk ibu hamil, kita hanya memerlukan 1 dos sahaja untuk melindungi bayi itu dalam kandungan ketika itu. Tapi kalau kita compare dengan tetanus, kita cakap okey, tetanus kita bagi kandungan pertama, kemudian 5 tahun lepas tu baru ambil second dose. Tapi untuk Tdap ini kita perlu mengambil setiap kandungan. Maksudnya setiap kandungan tu kita kena ambil sebab setiap baby tu berbeza-beza. Takkan nak protect abang, tak nak protect adik kan? Walaupun kandungan tu dekat-dekat ya. Dekat-dekat. Ya. So kita tak ada dos. And then dos yang kita bagikan itu sama, optimum which is 1 vial tu semua orang akan dapat dos yang sama, tapi 1 dos dah mencukupilah untuk kandungan tersebut. Okey, disebabkan imunisasi ataupun vaksin Tdap ni diberikan kepada ibu hamil dan imunisasi itu akan turun kepada bayi yang lahir, adakah bayi itu nanti di umur 2 bulan masih akan juga kena ambil Tdap ataupun dilambatkan sedikit ke macam mana? Oh tak, dia kena ambil Tdap sebab apa yang kita bagi pada ibu tu dan diturunkan kepada bayi kita panggil passive immunity, which is yang saya cakap IgG itulah. Tapi bayi tu sendiri perlu ada dia punya own pelindungan, dia punya otak perlu ada memory cell untuk protect that. That's why dia kena bagi vaksin kepada dia sendiri seawal umur 2 bulan. So dari segi jadual tu tak akan berubah kerana jadual tu memang dah dikenal pasti penting dari segi umur macam tu kita ambil vaksin. So dia dua benda yang berbeza lah. Satu passive immunization yang bayi tu dapat lepas 2 bulan tu adalah active immunization. Jadi kita dah cakap mengenai batuk kokol dan kepentingan vaksinasi kepada ibu hamil. Kalau kita dah tahu apa kata, kita jangan melengah-lengahkan, jangan ambil mudah dan seharusnya ianya perlu disegerakan ya, kerana ianya melibatkan kesihatan si ibu dan juga si anak. Dan untuk doktor juga ya, kalau tadi kita dah mengenali tanda-tanda seseorang itu mengalami batuk kokol, dan mungkin kita boleh ambil kira pula bagaimanakah untuk melaksanakan langkah pencegahannya. Okey. So kalau kita tahu bahawa dekat kawasan kita tu keluar berita kata ada batuk kokol dekat kawasan kita, apa kita punya langkah pencegahan? Yang pertama sekali kita pakai mask. Macam dekat COVID pun kita pakai mask because kita tahu COVID daripada droplet dan juga airborne. So pakai mask, pastikan kita punya hand hygiene. Sekarang dah tak nampak lah orang bawa hand hygiene punya sanitizer tu. Dulu berlambat-lambat gantung kat handbag dan sebagainya kan. Sekarang dah tak ada. Tapi sebenarnya itu langkah yang utama. Make sure kita punya hand hygiene tu very important. Lepas tu kita kena make sure kalau kita ada simptom-simptom batuk, segera pergi jumpa doktor dan juga pastikan kalau kita ada simptom batuk, asingkan diri kita kat rumah. Okey, jangan
jangan kita pergi majlis kerajaan dan sebagainya, kita tak tahu apa yang kita bawa. So sebab tu saya kata rakyat Malaysia ni kadang-kadang dia punya peak dia tu sekejap je. Kan, so that's why kita kena make sure amalan untuk kita mencegah dari segi COVID ke petasis ke kena berpanjangan kerana kita masih lagi terdedah dengan bahaya ni di mana-mana. Okey, sedikit nasihatlah daripada doktor mungkin terutama sekali kepada golongan yang mungkin nak kata kita ada golongan anti vaksin tapi kita juga ada golongan yang mungkin bukanlah anti vaksin tapi takut juga sebab macam Nurul cakaplah dimomokkan oleh benda-benda yang menakutkan ni. Sedikit nasihat mungkin kepada orang ramai di luar sana, terutama juga kepada ibu-ibu yang hamil yang mungkin berasa ragu-ragu nak ambil vaksin ni, terutamanya untuk bukan saja kita nak melindungi diri sendiri tapi juga bayi, tapi untuk memastikan yang kita ada immuniti kelompok itu terjaga dan disitulah kita akan menjaga kesihatan masyarakat secara keseluruhannya. Okey. So bagi saya, nasihat saya yang pertama sekali, bila kerajaan dah tetapkan pada tahun 2024 nanti sebagai imunisasi yang diwajibkan, pergilah ambil. Kerana bagi saya benda ini adalah benda yang paling penting untuk seperti kamu cakap tadi, untuk mewujudkan imunisasi sekelompok, untuk make sure kita punya petasis ini dapat dikurangkan. Nombor dua, nasihat saya, tak ada vaksin yang kita bagi dekat pesakit yang akan memudaratkan. Kerana kita tahu bahawa kita sebagai doktor ataupun pengamal perubatan, kita akan ada satu kita panggil ikrar lah, do no harm. So kalau kita tahu benda ini akan menyebabkan kemudaratan, kita tak akan buat. Jadi saya bagi tahu bahawa semua vaksin, ubat-ubatan yang telah diimplementasikan oleh kerajaan telah pun mendapat kajian yang terperinci dan disahkan oleh badan-badan dunia. So jangan risau, jangan ragu. Jumpa doktor anda dan tanya doktor. Kadang-kadang doktor tu pun dia terlupa nak bagi tahu. Betul. Tapi kita sebagai pesakit, kita dah ada pengetahuan. Social media ada, TikTok ada, Instagram ada. Just search your knowledge and you can ask the doctor. Bagi saya satu sahaja, mencegah lagi baik daripada mengubati. Dan kalau kamu dapat tengok satu bayi yang meninggal sebab petasis, kamu akan rasa sangat sedih. Kerana kamu tak mampu untuk membantu dia untuk bernafas. Tebuklah dekat paru-paru ke kat mana ke, dia punya jangkitan tu sangat-sangat kejam. Tapi itulah sebenarnya mungkin sebab kita tak nampak di depan mata, jadi kita rasa benda tu kita ambil remeh. Tak jadi dekat saya, maka tak apalah, jadi kita pun nak tolak vaksin. Sama lah macam COVID dulu kan, tak pernah rasa dapat COVID, kita rasa COVID ni macam main-main ke, agenda siapa ke kan. Tapi when you dapat jadi sebagai pesakit COVID, you akan nampak dalam tu macam mana kiri kanan kamu pesakit ditiupkan dan sebagainya kan. So itu adalah pengalaman yang kita perlu ada. Dan itu adalah amat mendukacitakan kerana masa tu kita tak dapat nak putar balik semula kan. Dan seharusnya kita ambil langkah pencegahan. Apa yang dilaksanakan oleh kerajaan adalah yang terbaik untuk kita. Jadi jangan pandang remeh, jangan pandang enteng, lakukan yang terbaik untuk ibu dan juga anak itu sendiri. Dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Faizal atas kesediaan masa yang diberikan bersama kami untuk topik batuk kokol dan kepentingan vaksinasi kepada wanita ataupun ibu yang hamil ni dan ini merupakan satu kesedaran ataupun alarm clock untuk ibu-ibu hamil ini supaya lebih cakna akan penjagaan kesihatan kita mengenai pengambilan vaksin yang tertentu dan sesungguhnya vaksin ini adalah untuk kesihatan. Sekali lagi diingatkan. Dia tak payahlah nak menakut-nakutkan orang di luar sana. Yang penting dapatkan informasi yang betul, yang benar. Apa-apa pun, kalau apa-apa pun bolehlah cek balik dengan doktor ke ataupun boleh cek di laman web Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, kita nak berhenti berehat untuk seketika. Nurul pasti akan kembali dengan tetamu kita yang seterusnya. Tapi Pasha, sebelum tu kita masih lagi dalam gaya hidup sihat. Kalau tadi dah bersama dengan Dr. Faizal dah mengenali mengenai batuk kokol dan juga kepentingan vaksin kepada wanita hamil. Sekarang ni kita nak kesihatan kita pula, nak beryoga untuk kesihatan mental dan juga fizikal. Apa kata kita saksikan video yang telah pun disediakan. Hari ini saya bersama kawan-kawan saya di Pusat Mai Air Yoga untuk merasai pengalaman aktiviti yoga. Yoga ni dengan cerita macam boleh rilekskan minda, menenangkan badan. Betul ke? Jom kita try. Selamat datang ke dunia yoga, sebuah perjalanan spiritual yang bermula lebih dari 5,000 tahun yang berasal dari India. Yoga sebagai warisan budaya kini dipraktikkan secara meluas ke seluruh pelosok dunia
tidak kira agama, bangsa dan budaya. Selain itu, ia menjadi penyatu dalam segenap kepelbagaian. Terdapat ribuan gerakan atau asana dalam yoga yang dilakukan mengikut panduan dan gaya masing-masing. Setiap gerakan memiliki makna dan manfaatnya yang tersendiri. Yoga bukan hanya tentang gerakan tubuh, ianya juga tentang penyatuan minda dan jiwa. Tujuan yoga ialah untuk kesihatan fizikal, mental dan emosional. Sebab tu kalau kita lihat tadi bila kita buat senaman, kita lakukan senaman dengan perlahan. Seperti bila kita lakukan dengan perlahan, pernafasan pun perlahan. Dan bila senaman ada connection dengan pernafasan, minda akan kira clear. So bila kita clear, masalah stres yang begitu besar sekarang kita boleh manage. So apa yang berlaku sekarang dalam seluruh dunia, yoga telah menjadi satu bahagian senaman minda dan badan, tetapi kesihatan keseluruhan, holistic health is sangat besar. So basically it's a stress very strong and powerful way untuk manage kita punya ketegangan pemikiran. Kalau tadi kita dah beryoga kan, kita dah dapat info, dan kali ini kita nak pesan santai juga untuk lebih kepada nak merehatkan minda, nak mendengar muzik, nak tengok konsert. Tetapi konsert bukan sebarang konsert, ada satu kelainan yang ingin dibawa. Dan bersama kami pada hari ini Bob dan juga Rizal Aziz yang kita akan bercakap mengenai konsert ulang tahun ke-12 ya, Bob dan juga Sentuhan Band. Assalamualaikum, selamat datang ke Apa Khabar Malaysia pada pagi ini. Okey, secara permulaan kita bagi ruang dan juga peluang kepada Bob untuk menceritakan kepada kita sedikitlah mengenai konsert ulang tahun ke-12 ni. Di mana, bila dan sebagainya. Silakan. Okey, konsert ni akan berlangsung di panggung Asia Gombak, iaitu pada 18 November ini pada jam 8.45 malam. Jadi dijangka 3 jam persembahan non-stop yang kita akan bawa pada malam tersebut. Wow. Jadi konsert ulang tahun Sentuhan ini tertubuhnya nama Sentuhan ini saya pilih sejak pada 2012 sampai ke sekarang dah 12 tahun. Jadi bagi Bob nak menjayakan konsert ini untuk meraihkan kawan-kawan pemuzik yang bersama dengan saya lah selama 12 tahun. Jadi banyak perjalanan pahit manis yang kami lalui semasa basking di Sogo, Bukit Bintang dan seluruh Malaysia. Dan saya akan kongsikan pada hari tersebut lah banyak lagu-lagu album yang mungkin masyarakat Malaysia ni tak pernah dengar. Okey, dan mungkin saya tertarik sebenarnya mengenai konsert ini, iaitu konsert ulang tahun ke-12 Bob dan Sentuhan Band. Kalau kita nak huraikan konsert ulang tahun ke-12 Bob dan Sentuhan Band ini, adakah ianya melibatkan pelibatan Bob sendiri dalam bidang basking ini selama 12 tahun, dan juga band-band ini, siapakah band yang turut serta? Adakah band yang Bob turut serta selama 12 tahun ini, ataupun rakan-rakan seperjuangan dalam industri yang sama? Ya, rakan-rakan seperjuangan dalam industri yang sama. Jadi maknanya pemuzik-pemuzik yang pernah bersama dengan Bob. Jadi Sentuhan ni dalam line up pemuzik Sentuhan ini sebenarnya dalam 3 orang lah yang betul-betul line up asal. Jadi ada yang sakit, ada yang tak boleh teruskan perjuangan ni. Jadi saya bawa mereka ni semua, dan seluruh pemuzik session. Muzik session ni ramai di dalam Malaysia ni yang pernah bersama dengan Bob. Jadi mereka ni dipilih oleh Bob sampai ke sekarang, dan saya meraihkan pada malam tersebut lah sebab mereka dah bersama dengan saya selama 12 tahun serius. Betul-betul maknanya basking, show, apa sajalah lah dalam lagu-lagu album. Dan
Sebab saya duduk dalam track basking ni, saya banyak promote lagu-lagu sendiri tu secara underground. Betul. Jadi tak keluar di radio, tak keluar di TV kan. Okey, konsert ni juga akan menampilkan Adik Cinta dan juga Abang Rizal juga sendiri. So mungkin boleh ceritakan sedikit orang kata penglibatan dalam konsert ni macam mana? Pelibatan dalam konsert ni dijemput, dipilih khas oleh Bob, ya, hasil tangan Bob lah. So, jadi dan Adik Cinta, definitely we know that she's viral. She's one of the best singers right now. So, dan jadi untuk konsert ni, dah silakan. Untuk konsert ni, kira alhamdulillah lah Bob yang memilih atas kesesuaian konsep tu lah. Okey, nak tahu juga Rizal, dalam untuk lagu ni, untuk konsert ni berapa buah lagu yang Rizal akan persembahkan? Paling kurang 5. Paling kurang 5. Paling kurang 5. Tadi ada cakap, ada sebut konsert ni akan berlangsung berdurasi 3 jam tanpa henti. Ya, 3 jam tanpa henti tu adalah daripada Bob sendiri. Saya akan susunan lagu repertoire tu memang pada saya semua. Yang mana Bob akan main lagu-lagu album Bob yang Bob pernah berkarya. Lagu-lagu album tu juga akan dinyanyikan oleh Rizal. Jadi Bob pilih Rizal dengan Adik Cinta ni, bagi saya mereka adalah unik dan vokal yang sangat power. Jadi sesuai dengan malam tersebut. Jadi mungkin lebih akan menceriakan lagi konsert tersebut. Okey, dan difahamkan ya, konsert ini disifatkan sebagai lambang kejerihan dan juga pengorbanan terutama bagi seniman yang berkarya di jalanan yang berjuang tanpa lelah. Dan saya menarik juga saya difahamkan untuk konsert ini turut membawa baskers daripada negara luar. Antaranya Singapura dan juga mungkin Bob boleh kongsikan penglibatan baskers luar dalam konsert ini juga. Sebenarnya dalam konsert ini banyak-banyak fan-fan Bob yang juga terlibat dalam basking di Brunei, Singapura. Jadi kadang-kadang mereka ni juga bersama dengan Bob di Kuala Lumpur. Bila Bob perform di Sogo dengan Bukit Bintang tu, mereka selalu datang bercuti, datang jam dengan saya. Jadi secara tak langsung mereka juga beli tiket dan untuk bersama dengan Bob pada malam tersebut. Jadi sebab tu dalam 3 jam konsert yang Bob jalan ni, keseluruhan lagu tu lebih kurang 20 lagu dalam konsert yang kita akan main. Tak sampai 3 jam. Tapi ada masa yang Bob akan selitkan di situ untuk sesi jam. Jadi dalam setengah jam ataupun 20 minit, saya akan memilih pada crowd yang datang tu. Yang mana yang pernah bersama dengan saya, yang beli tiket yang dapat masuk dalam panggung Asia tu, kita akan jemput untuk bersama dengan Bob. Saya akan jemput jam secara spontan. Itulah antara kelainan yang akan dibawakan untuk konsert ni je lah, sebab dikenali dengan basking ataupun ialah orang panggil penyanyi jalanan. Tapi macam mana dapat orang kata inspirasi lah untuk membawa konsep basking tu ke satu venue konsert? Biasanya memang selalunya bila disebut konsert ni, orang akan berfikir benda tu memang dah disetting tanpa ubah apa-apa kan. Jadi kalau saya pun memang begitu juga. Sebab kadang-kadang ada yang fikir kita ni ada time tak serius ataupun mungkin orang ingat macam Bob ni berkarya macam tak serius je dia ni perform. Tapi tak, sebenarnya kita punya cara tersendiri. Yang mana kalau dalam basking, dia lebih kepada bersahaja. Bersahaja ni sebenarnya betul-betul saya cakap, selama saya berkarya ni, memang yang datang dengan saya semua spontan. Nasib pula kalau yang datang saya pernah dengar lagu, kadang-kadang datang tak pernah dengar lagu. Time tu juga dia bagi handphone. Saya dengar sikit coding tu, dah boleh jalan. Okey, terus perform. Spontan. Bersahaja. Tapi dalam konsert, memang ada benda yang kita tak ubah. Kita ada program, kita dah susun macam mana konsert tu berjalan. Tapi di situ, saya masih bawa konsep bersahaja tu. Tapi bertempat. Nak diselitkan di mana tu, mengikut pada tempat dia yang sesuai. Jadi benda tu saya anggap macam sebagai bersahaja. Itulah dia keunikan ya konsep ni. Even orang gelandangan, kemungkinan even orang gelandangan yang pernah duduk dengan saya selama ni pun saya akan bawa pada konsert tersebut. Itu dia. Dan untuk Rizal sekali yang merupakan penyanyi dan akan melakukan persembahan dalam berapa lagu tadi? 5? 5, paling kurang 5. Paling kurang 5, mana tahu 10. Bos lah juga. Jenis lagu yang akan dibawakan dan juga persiapan bagaimana? Persiapannya sengit juga daripada awal kita dah bersiap juga. So jadi lagu tu dalam
tema dia rock and roll sikit, rock and roll, dan ada juga lagu-lagu slow lah. Itu dia punya konsep lah. Okey, dan saya tertarik juga untuk konsert kali ini, dia mempunyai berkisar ataupun elemennya tentang Malaysia, jiwa dan persembahan jalanan seperti Aku Cinta Kamu dan juga Bukit Bintang. Satu kelainan kalau kita tengok konsert kebanyakan akan meletakkan lagu-lagu cinta kan untuk diangkat, tetapi kali ini meletakkan semangat patriotik untuk dipentaskan dalam konsert tersebut. Mengapa tema tersebut menjadi pilihan Bob? Entah, saya hasil lagu-lagu yang saya hasilkan. Saya tahu lagu saya tak famous. Tapi saya cuba hasilkan lagu ni sejak pada yang pertama saya rasa serius, lagu Negaraku Tercinta. Pada 2018. Jadi sejak lagu-lagu tu saya buat, banyak karya-karya saya ni terhasil di jalanan. Maksud saya, apa yang saya lihat, apa yang saya karyakan, saya perform, saya lihat persekitaran. Sebab basking ini, bagi saya basking ini adalah dekat dengan masyarakat. Jadi maknanya persekitaran itu, mungkin di situ ada unsur-unsur perkauman, di situ ada unsur-unsur politik dan pelbagai. Jadi macam hari ini kan, macam kita tahu tentang Palestin dan pelbagai lah. Jadi itulah yang terbuat saya hasilkan lagu-lagu tu. Jadi itulah secara spontannya terhasilnya lagu Negaraku Tercinta, lagu Kasih, lagu Di Jalanan Rock and Roll, lagu Kuala Lumpur. Tapi lagu-lagu ni saya tahu orang memang tak dengar sebab lagu ni tak keluar di radio. Saya berkarya dengan cara underground. Promote je kan. Kalau jual CD di jalanan, walaupun kita tahu sekarang dah zaman digital, saya tetap jual cara saya. Saya anggap benda tu just macam hadiah. Seperti yang kita maklum ya, basking ni mempunyai peminatnya tersendiri. Betul. Tetapi macam kita ni yang tak biasa dengan basking, mungkin nak mencari kelainan dalam menyelami muzik, untuk menikmati muzik, boleh sama-sama turut ke konsert perdana 18 November ini, konsert ulang tahun ke-12 Bob dan Sentuhan Band. Dan mungkin Bob boleh kongsikan sekali lagi mengenai harga tiket dan lokasinya, pementasan di mana? Okey, lokasinya adalah di Panggung Asia Gombak pada 18 November ini. Jadi pada jam 8 malam. Jadi tiket anda boleh dapatkan secara fizikal, anda boleh scan QR code secara online di Facebook pun boleh. Jadi tiket juga untuk maklumat semua Bob akan jual di tempat Bob basking. Jadi maknanya setiap kali Bob basking di Sogo dan Bukit Bintang, Bob juga bawa tiket fizikal tu untuk Bob jual. Jadi tentang harga tiket tu boleh okey, harga tiket untuk VIP RM108, kategori 1 RM88, kategori 2 RM68. Dan tiket-tiket boleh didapatkan di www.ilasotickets.com, insya-Allah. Okey. Peminat-peminat baskers ni selalunya memang biasa melihat Bob di jalanan kan. Mungkin dengan konsert ini dapat mengangkat dengan cara lain, mengangkatlah seni basking ni. Mungkin ke pentas yang lebih besar pula. Mungkin harapan daripada Bob sendiri dan sedikit daripada Rizal, Bob. Jadi harapan daripada saya adalah saya mengharapkan masyarakat Malaysia ni akan lebih terbuka lagi untuk menerima konsep basking yang kita bawa hari ini. Sebenarnya perbezaan dia sebab hanya konsep. Muzik itu adalah satu, tapi konsep hanya berbeza. Basking, club, muzik mainstream, itu dia. Even saya sendiri pilih basking ni, banyak juga di mainstream bekerjasama dengan kita untuk cari Bob setiap tahun lah, banyak sangat yang datang untuk buat promotion, jual tiket, promotion konsert, semua masih mencari dengan saya juga. Jadi sebab tu saya anggap benda tu sama je. Saya yang pilih line basking ni, so saya harap anda juga menerima scene basking ini tidaklah seperti dipandang seperti muzik sampah, muzik di tepi jalan, muzik yang murah, contohlah kan. Jadi saya harap dapat menerima dengan lebih baik. Tapi alhamdulillah saya bersyukur ni, saya malah peminat-peminat saya juga terdiri daripada Brunei, Singapura, dan saya pun dah banyak kali ke Brunei dan Singapura untuk membuat show tentang basking ni. Even di jalanan di Brunei, Singapura sangat susah di sana bagi saya untuk perform. Tak sama di Malaysia.
Kalau di sini kita ada rule dia kan. Kalau di sana lebih pada tu saya rasa. Tapi alhamdulillah dapat diterima oleh masyarakat di sana juga tentang basking hari ini. Okey, kita ucapkan semoga maju jaya kepada Bob dan juga Rizal. Semoga panggung Asia tu penuh nanti dengan ramai. InsyaAllah. Itu dia, bagi kita ingin mencari kelainan muzik mungkin boleh serta ya untuk menghadiri pemuzik jalanan ke pentas konsert. Dan terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Bob dan juga Rizal, dan semoga konsert yang bakal dilaksanakan berjalan dengan lancar. Mungkin mendapat sesuatu yang tidak disangka lah, sambutan yang luar biasa. Dan seharusnya mendapatkan satu lagi persepsi, membuka satu lembaran baru dalam arena industri seni tempatan khasnya. Dan sampai di sini saja. Assalamualaikum, salam hormat. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Saya Pasha Rahim. Bye-bye. Bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.